سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تممنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, syukur sangat-sangat kerana Allah telah menyelamatkan kita daripada banjir besar, dan semoga Allah terus menyelamatkan kita lagi untuk akan datang. Dan selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Tuan Imam dan tuan-tuan yang semua hadir. Pagi ini kita nak bincang tajuk dalam Quran. Dia ada satu golongan yang dicari oleh Allah. Golongan ini dia panggil, nama dia Ulu Baqiyah. Ulu Baqiyah ini sekali Tuhan sebut. Tuhan sebut satu tempat sahaja, iaitu dalam surah Hud pada ayat yang ke-116 dan 117. Ulu Baqiyah makna dia orang yang memiliki ulu. Dan kebetulan ulu ni, apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran tu lebih kurang sama dengan makna ulu yang ada pada ulu alat senjata kita. Di mana Ulu Baqiyah dia merujuk kepada orang-orang atau sekumpulan manusia. Jamak tu dia ramai, dia kena ramai. Dia yang memegang baqiyah. Baqiyah di situ bermaksud sisa-sisa kebaikan. Jadi kewujudan orang ini dicari Allah. Allah akan bertanya dan Allah akan mengeluh apabila golongan ini tidak ada. Kerana kewujudan golongan ini dalam bentuk kumpulan mereka tak ramai tetapi dominan. Jadi suara mereka, tindakan mereka, cadangan mereka boleh mempengaruhi masyarakat. Ini dia panggil Ulu Baqiyah. Dan kewujudan kumpulan ini boleh menjadi sebab kepada tidak berlakunya bala Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila berlaku satu-satu bala, bermaksud kumpulan ini tidak ada. Kalau ada pun tak cukup, iaitu sedikit sahaja. Jadi kita baca tajuk ini hari ini sebab kita tengok kepada banjir yang berlaku pada tahun ini. Hampir seluruh Asia Tenggara dan sekarang pun Kuala Lumpur, ibu kota, banjir. Ibu kota Kuala Lumpur banjir, tuan-tuan sekalian. Di Gombak banjir, di KLCC pun banjir. Maknanya banjir sekarang bukan lagi sahaja di Kelantan seperti kita selalu dengar dulu-dulu. Jadi banjir tahun ini teruk, sebagaimana kita tengok di Aceh. Kita tahu Aceh ni dia pernah kena banjir besar tsunami 2004, dan pada tahun itu bangunan ni habis, bumi licin, tapi ada masjid yang tersisa. Tahun ini pun kita dihebohkan
dengan video bagaimana sebuah masjid yang menjadi laluan air berada di celah laluan air, sebab dia buat di celah lereng gunung, tetapi air membelah. Bila sampai dekat masjid, air itu membelah, masjid itu selamat, walaupun di bawah selepas itu ada jurang yang dalam. Jadi inilah benda yang kita nak baca ni, kita nak belajar. Kerana banjir kali ini melibatkan banjir besar dan tanah runtuh yang luar biasa, dan negeri yang terlibat banyak: Indonesia, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Vietnam, Filipina, semua ada banjir dan berlaku dalam kadar yang luar biasa. Dan kita kena jadi orang baik, sebab mengikut ramalan bermula hari ini, iaitu 5, 6 dan 7 esok dan lusa, dikatakan Kelantan ini negeri yang akan menerima taburan hujan yang agak lebat dalam 2 hari. Maka tuan-tuan sekalian, Allah bagi tahu bala dia ini boleh ditolak apabila ada kumpulan orang yang baik yang berpesan kepada manusia. Di mana tuan-tuan sekalian, kumpulan ini dia mencegah al-fasad dengan dia membawa islah kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala telah sebut kumpulan ini dalam ayat 116, di mana Allah mengatakan sirah. Dan ayat ini yang menarik, dia adalah kaedah, dan boleh kita kata bukan merujuk kepada peristiwa yang berlaku sekali ataupun kali berkenaan sahaja, tetapi dia sudah menjadi sunnah Allah, di mana sejak berkurun. Allah menyebut dalam Quran, Allah berfirman, falaula kana minal quruni min qablikum. Dia kata, kenapa sampai tidak ada? Maka kenapa sampai tak boleh ada? Makna hilang. Minal qurun, daripada kurun-kurun, min qablikum, sebelum kamu. Jadi kurun-kurun sebelum kamu ini maksudnya merujuk kepada umat terdahulu daripada kita. Dan kita tahulah satu kurun 100 tahun. Maka Tuhan sebut dalam setiap 100 tahun itu mesti ada golongan ulu baqiyah, pemegang panji-panji kebaikan, sisa-sisa. Dan kebaikan di situ bukan nak kata total hasanat penuh, baqiyah, sisa. Tak ada dekah manusia yang boleh lagi memegang sisa-sisa kebaikan. Tuhan kata, di mana golongan ini disebut falaula kana minal quruni min qablikum, yang telah aku musnahkan itu umat-umat kurun-kurun sebelum kamu daripada penduduk muka bumi, yang telah aku musnahkan itu tak ada ke ulu baqiyatin, ulu baqiyah. Tuhan sebut terang-terang ulu kepada kebaikan. Kita panggil panji-panji, pemegang-pemegang panji kebaikan. Maksud kalau panji itu sempurna sangat, tetapi baqiyah di sini tak sampai tahap panji pun, sisa-sisa kebaikan, iaitu nilai baik yang ada pada orang ni. Maka tuan-tuan sekalian, di sini kita nak bagi tahu ulu baqiyah memberi isyarat bahawa golongan ini mesti ramai, mesti ramai, dan dia berjemaah, dia hidup bermuafakat. Jadi kita tak payah tengok dalam skala yang besar, kita tengok dalam skala kampung, kerana Tuhan merujuk ayat ini kepada kampung-kampung yang Allah Ta'ala sebut wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura dalam ayat berikut yang kita akan bincang nanti.
Jadi bermaksud tuan-tuan sekalian, walaupun kampung itu seringkali dalam Quran merujuk kepada negara, tetapi dalam konteks budaya kampung orang Arab ialah perkumpulan, iaitu penempatan manusia yang boleh mewujudkan satu komuniti dan ada institusi. Jadi tuan-tuan sekalian, maka Allah Ta'ala kata ulu baqiyah ni, kerana kalimah ulu dia bermaksud ramai. Satu lagi, dia bermakna orang yang ada kuasa, yang memegang tampuk, yang mempunyai pengaruh. Maka menjadi tanggungjawab kepada sesuatu manusia yang berada di dalam kawasan tertentu yang memegang tampuk kuasa ini, termasuklah tampuk kuasa imamnya, penghulunya, polisnya, dan juga AJK masjidnya, jawatan kuasa kebajikan masyarakatnya, NGO-nya, dan ibu bapa mesti menjadi manusia yang memegang sisa-sisa kebaikan. Maka tuan-tuan sekalian, untuk nak tengok kalau berlaku satu-satu kerosakan, tuan-tuan sekalian, ataupun dalam Quran ujian Allah ni dia ada dua peringkat. Satu dia panggil balak. Balak ini dia susah, tetapi dia tidak sampai memusnahkan. Dia susah tetapi dia tidak sampai memusnahkan. Seperti kita kata banjir kita di Kelantan ni, di kawasan kampung kita Rantau Panjang ni, selalunya besar, tenggelam tinggi, tetapi kerosakan tak banyak. Tidak sampai meruntuhkan rumah, menghakis permukaan muka bumi, menenggelamkan dan mengubah struktur bumi sebagaimana yang berlaku di Sumatera. Tuan-tuan sekalian, banjir di Sumatera dia bukan banjir air sahaja, dia banjir lumpur. Apabila air kering, lumpur itu menenggelamkan separuh daripada rumah, dan ataupun kalau rumah 2 tingkat, 1/3 dari tingkat pertama tenggelam. Rumah yang rendah tinggal bumbung huruf A saja kita nampak. Tuan-tuan sekalian, maka bila berlaku keadaan macam tu, struktur permukaan bumi itu tak mungkin kita akan ubah dan kita bungkah ataupun kita gali untuk jadikan kembali kepada asal. Ini dia panggil, kalau banjir sampai tahap tu, itu nama dia al-halak. Jadi di tempat kita ni, walaupun duk marah benteng puaka lah, tenggelam apalah semua sekali, tetapi sesudah air kering, wiring kita masih boleh pakai, rumah kita masih boleh duduk, cuma kena basuh je. Maka dia tidak sampai kepada tahap liyuhlika al-qura. Liyuhlikal qura, ya Tuhan sebut nanti dalam ayat 117 itu, mengubah struktur kampung. Jalan hilang, rumah tak tahu beratus buah rumah hilang, jambatan jadi rosak. Kita alhamdulillah tuan-tuan, berpuluh tahun dah kita banjir, tetapi tidak sampai ke tahap liyuhlikal qura. Makna apa? Makna masih ada orang baik dari kalangan kita, masih ada orang yang hati budinya mulia dan sebagainya. Maka orang ini adalah ulu baqiyah yang memegang panji kebaikan. Maka perlu dipertahankan golongan ini. Golongan ini kerja dia apa? Tetapi tuan-tuan, kalau banjir itu sudah sampai merosakkan, kalau tempat kita amat tak kata fasad, dia masih bertaraf balak. Balak biasa, sebab liyabluwakum, Allah sebut untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Jadi semakin datang banjir, kita jadi semakin baik. Tak ada masalah, tak ada masalah, kita reda aja, sebab Allah tidak rosakkan struktur kita. Tetapi tuan-tuan sekalian, kalau berlaku seperti di bumi Sumatera yang kita tengok sekarang ni, bumi Jawa tuan-tuan sekalian, jambatan berkembarnya hilang terus tuan-tuan. Jambatan besi itu kita tengok bagaimana air bengkokkan besi jambatan itu tuan-tuan sekalian. Maka itu dia panggil fasad. Bila dah pakai bahasa itu, dia namanya al-halak. Jadi nak maklum kepada kita, al-halak ini dia datang daripada mana? Kebinasaan ini dia datang daripada al-fasadah. Sebab itu dalam isu ini kita kena belajar 3 istilah.
Pertama, pertama al-fasad, iaitu kerosakan, kejahatan yang manusia buat. Daripada kejahatan itu dia akan boleh melahirkan sama ada al-bala, ujian, nasihat, teguran, atau dia boleh melahirkan al-halak, kemusnahan, tak ada teguran terus. Dan yang menarik di Indonesia, saya baru tengok video malam tadi, tengok duk study nak bagi kita punya pengajian hari ni. Ada satu pakcik tu, rumah dia, tuan-tuan sekalian, tak kena banjir, sedangkan rumah depan dia, jiran dia tu tenggelam rumah. Air banjir tu tak naik kawasan dia, tapi rumah depan dia tenggelam. Tuan-tuan jangan duk kata mungkin sebab dia tanah tinggi sikit, depan dia tanah rendah sikit. Jangan duk pakai akal. Kalau Allah Ta'ala nak lenyapkan, Allah Ta'ala boleh angkat je air tu. Betul tak? Sebab tadi kita dah sebut dah, masjid itu yang duduk di lorong air pun boleh selamat. Jadi bila Allah pergi temu duga tuan rumah tu, tuan rumah orang biasa aja, bukan ustaz. Cuma dia ni pakai songkok, pakai baju, dia pun pindah juga masa banjir. Bila dia balik rumah dia, tak kena, air tak lalu, tepi pagar dia ada. Kucing dia pun tak mati. Kucing, awak ambil gambar, kucing pun tak mati. Orang pun tanya, apa amalan bapa ini? Bapa tidak ada apa-apa amalan, cuma bapa selalu minta kepada Yang Maha Kuasa supaya selamatkan. Makna orang ini orang ulu baqiyah, dia masih memegang sisa-sisa kebaikan, walaupun pada waktu tu dia pakai seluar 3 suku. Betul lah dia kena pakai seluar 3 suku lah, musim banjir takkanlah pakai seluar semak je. Betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, orang biasa. Ada satu rumah lagi pula, orang tanya dia, rumah dia tak kena, orang lain kena. Orang pun tanya dia, apa? Laporan tu mengatakan rupanya dia selalu mengamalkan bacaan Yasin sebagai amalan hidup dia. Tuan-tuan sekalian, jadi inilah kita panggil ulu baqiyah. Baqiyah itu maknanya sekadar surah Yasin, sekadar doa, bukan jadi mufti, jadi tu qadi, keluar fatwa, apa semua jadi ulama mujtahid. Tidak. Ini peranan setiap kita, ulu baqiyah. Dan golongan ini Tuhan cakap kerja dia yanhauna 'anil fasadi fil ard. Dia mesti mencegah al-fasad. Tuhan tak sebut al-munkar. Kalau al-munkar ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi di sini Tuhan sebut yanhauna 'anil fasadi. Jadi tuan-tuan sekalian, apa dia fasad? Fasad ini ialah apa-apa kegelinciran ataupun salah laku yang dibuat oleh manusia terhadap Allah Subhanahu Taala dan agama dia. Dan di mana dia buat? Fil ardi. Jadi dalam kalimah yanhauna dengan fil ardi itu bermakna golongan ini golongan yang ada pengaruh. Dia boleh tegah, dia berani. Orang nak terima tak nak terima Tuhan tak soal. Tapi ada golongan yang boleh menegah. Yanhauna 'anil fasad, menegah kerosakan fil ardi, di bumi. Bermaksud dia di mana dia berpijak, di situlah Allah dijunjung. Dia tidak membenarkan dirinya itu menyokong kerosakan. Jadi Tuhan kata bila musnah, tuan-tuan sekalian, bila kampung-kampung dulu musnah, Tuhan pun hairan. Sebenarnya kalau nak kira kan, Tuhan nak hairan apa? Sebab Tuhan yang memusnahkan kampung tu. Tetapi Tuhan kata, kenapa sampai tidak ada golongan ulu baqiyah yang mencegah kerosakan di muka bumi? Mencegah kerosakan di muka bumi inilah yang kita kena buat. Jangan jadi seperti kes gay tu. 200 orang kena tangkap sampai tak boleh nak saman, tak boleh nak ambil tindakan sebab tidak ada peruntukan undang-undang. Pula dah. Sedangkan sebelum ni dalam kes orang hantar berita ke Amok, dia kata, ustaz, ini lelaki yang bersetubuh
dengan binatang didakwa ni macam mana? Ada kes lelaki bersetubuh dengan lembu ke dengan kerbau ke dengan apa binatang lah, lalu didakwa kerana salah etika. Jadi bila binatang dakwa, tapi bila sama manusia tak ada kuasa. Jadi tuan-tuan sekalian, hak peliknya, hamba tak sempat nak analisis lagi kes tu. Hak peliknya, yang duk cerita tak ada kuasa tu polis, menteri agama, dengar aja. Takkanlah tuan-tuan sebijak-bijak manusia ni benda tu sampai tak ada undang-undang. Inilah peranan ulu baqiyah, orang yang pegang kuasa. Sebab tu wakil-wakil rakyat, pemimpin ke, penghulu ke, yang kita nak lantik ni kena ada ciri mampu memegang panji kebaikan. Kalau tak boleh bawa panji kebaikan, tak layak kita lantik orang macam tu. Sebab dia tidak boleh menolak bala Allah, tuan-tuan sekalian. Maka ingat, tu syarat. Dan golongan ini syarat dia mesti dominan. Sebab Tuhan kata ketika bala berlaku, tuan-tuan, ketika bala berlaku, Tuhan sebut falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalila. Tuhan kata rupanya semasa bala berlaku tu, puak-puak yang pegang panji kebaikan ni ada juga, tapi sedikit. Maknanya illa qalila, tak sampai tahap dominan. Jadi maknanya suara dia tidak boleh didengar, kebaikan dia tidak boleh diguna, dimanfaatkan ataupun mengawal, memberi kesan kepada masyarakat. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Tuhan sebut, maka orang ni tuan-tuan sekalian, orang hak baik macam ni illa qalila tu mimman anjayna minhum. Ulu baqiyah hak tak ramai ni, Tuhan kata dia selalunya kalau berlaku bala, dia termasuk dari kalangan orang yang kami selamatkan dia daripada bala itu, dari kalangan mereka. Jadi kemungkinan pak cik hak pakai seluar 3 suku tadi, rumah hak tidak hancur 2-3 buah tu, yang lain sampai hancur lebur habis semua kampung, kerbau mati. Kerbau pun mati, tuan-tuan. Kerbau pun mati. Kalau nak kira, kesian kerbau mati. Kerbau mati seksi lah, terkangkang gitu, perut buncit apa semua. Iyalah, kerbau mana pakai baju, tuan-tuan sekalian, mati. Jadi tuan-tuan sekalian, pakcik-pakcik hak terselamat macam tadi tu, itulah dia panggil pakcik ulu baqiyah. Tetapi qalilan mimman anjayna minhum, sedikit daripada orang yang kami selamatkan mereka. Maka tuan-tuan sekalian, maka hari ni baru kita tahu jawapan kenapa ada rumah yang terselamat, kenapa ada orang-orang yang terlepas daripada bala tetapi tak banyak. Bermaksud adanya sedikit yang terselamat tu, dia adalah sisa-sisa kebaikan, tetapi tak cukup kuat untuk tolak bala Allah. Tak cukup kuat untuk tolak bala Allah. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kita di Rantau Panjang ni kita duduk lembah sungai. Sebelah sini sungai, sebelah sana tasik. Pergi sebelah sana tasik lagi tu. Kalbok 5 apa semua. Tasik lagi. Bermaksud sebenarnya puak kita ni munasabah lah kalau banjir selalu pun sebab kita duduk di dalam sungai, di dalam tasik. Sampai kampung kita pun nama Kampung Tasik. Bandar kita pun nama apa? Sungai Golok. Kena faham lah nama tu. Sungai Golok, Kampung Tasik. Tasik apa? Tasik Hulu, Tasik Hilir, Tasik Cina. Tasik apa lagi ada? Tasik Gondang. Macam-macam tasik. Bermakna kena sedar kita ni bukan duduk di atas darat, kita duduk dalam tasik, duduk dalam sungai. Cuma Allah Ta'ala keringkan itu. Begitulah juga di Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur je tak sedar, dia duduk di dalam laut. Nama dia Lembah Pantai, Lembah Kelang. Lembah Pantai itu maknanya pantai-pantai ni laut, tuan-tuan. Dia tak ada sungai pantai ni.
Pantai ni untuk laut, maka sebab tu nama dia lembah pantai. Jadi kamu duduk situ tu, kamu duduk di dalam laut, cuma laut tu kering, jadi tidak pelik kalau tiba-tiba laut tu kembali berair semula, tak pelik. Itu hakikat. Tapi manusia leka, manusia. Dan betul bila kita tengok hak berlaku di Sumatera tu, bila ambil video drone daripada atas, memang manusia duduk dalam sungai. Sebab tepi-tepi dia tu bukit yang tinggi. Bila air limpah banyak, maka tenggelam lah. Jadi nak cerita, duduk dalam sungai, dalam tasik pun, dalam laut pun tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa nak duduk dalam air, dalam sungai ni? Di pinggiran, river view, seaside, kita cipta istilah. Tidak begitu kan? Kenapa tu? Sebab kita nak keindahan. Kalau kita nak keindahan Allah, jadilah orang yang baik yang menjaga kehendak Allah. Tetapi punca jadi bala sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat 116, Allah Ta'ala kata punca dia ialah zalim, iaitu tidak melaksanakan tugas yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan tanda-tanda zalim itu mewah. Tuhan sebut apa? Tuhan kata wattaba'al ladzina zalamu, masa dia, maka sekian lama mereka yang zalim itu, orang-orang yang zalim tadi, mengikuti, melayani ma utrifu fi, apa yang mereka diberi kemewahan di dalamnya. Jadi maksudnya nak kena negeri ni, nak kena bala, sesebuah negeri ni nak kena bala, apabila Allah Ta'ala beri kemewahan dan manusia dengan sebab kemewahan tu layan kemewahan sampai dia menjadi berwatak orang yang terus-terusan melakukan kezaliman. Maka sebab itu dulu kita bagi amaran mendulang emas di Kelantan apa semua sekali ni, Allah Ta'ala buka emas ni, ingat tu dia buka kemewahan tu, dulanglah tak apa, tapi jangan buat zalim, jangan buat zalim. Dan kerajaan pun dah buat keputusan, lesen hanya 100 riyal aja, 100 riyal aja. Lepas tu boleh dah mendulang emas. Betul ke tak? Murah dah, mudah kan? Tapi ada juga orang tak faham, kena bayar lesen juga. Hanya jawab ke orang lain, Allahumma enggak, begok kau kena bayar dah ni. Dapat kau bayar lesen 100 riyal apa gigi you, mu begok kecil masuk dah ambil kau kena bayar ya. Nak ayat otak kalau dah kedekuk pak mampu orang panggil. Tu. Jadi tuan-tuan sekalian, masa dia nak berok, tak apalah kalau kata tak boleh, hamba tak sibuk. Tak apa-apa, kena bayar. Berapa? 10 riyal. Allah, 100 riyal apa tak apa, hamba bayar sebab nak berok ni. Tuan-tuan, betul tak? Main nak berok ni orang kata 100, bayar gila, moga berok, tak kena berok gitu. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, itu sebab kita beri amaran, tanda-tanda negeri itu nak kena bala ialah kemewahan. Dan bila ada kemewahan, mereka bermewah, mereka hanyut dengan kemewahan sampai mereka berlaku zalim. Zalim ni apa dia? Tak sempat nak cerita banyak sangat. Cuma apabila kehendak-kehendak Allah dibelakangkan, kehendak kita dikedepankan, zalim. Dan lepas zalim, zalim tu dia buat akhir, akhirnya mereka wakanu mujrimin, dan akhirnya mereka itu berwatak, lahirlah mereka ni sebagai golongan penjenayah akidah, penjenayah syariah dan sebagainya. Maka sinilah amal nak tuju kepada gay LGBTQ. Dan amal nak malu hari ni tuan-tuan, masalah ni bukan budak-budak dah lah ni. Lah ni masalah dia ialah dia panggil swinger, iaitu budaya orang-orang tua. Dia berasa puas dah dengan pasangan dia cari saya dia tukar. Dia duduk ramai-ramai, dia tukar. Dia kata gini, kita tukar bini kita malam ni, demo ambil orang kawan ambil demo, sebab puas dah kawan dia main hot tulu berasa lagu tu ni. Beripot dia panggil
geng cinta lewat usia. Sedap juga dia pun. Jadi nak tua mampu dah. Nak mai tukar lagi. Tu. Dan hak ni lah hak kena igat siapa umur 60 ke apa semua ni. Hak tu baru dengan lelaki dengan lelaki. Hak tukar pasangan ni dia berimpun sekali. Ayah tu nak tera anak, anak nak tera mak, mak nak tera orang lain. Boleh. Masa tu ikutlah asal kau boleh rasa sedap. Tuan-tuan sekalian. Ni ada berlaku lah ni. Benda ni. Tuan-tuan sekalian. Benda ni kena sebut biar masyarakat tahu bahawa perbuatan kamu itu akan mengundang bala Allah. Tapi orang-orang lagu ni bila kita cakap mulah punca bala, dia marah. Sebab apa manusia jadi gitu? Duit banyak, rumah senang, ekor ada, pitih banyak, mewah hidup. Jadi tak tahu nak apa? Berzina. Dan hak sedihnya, hak kena tangkap tu dia kata sebab tak ada siapa mengaku jadi mangsa. Jadi kalau lagu tu, kalau orang berzina, dia kata, saya tidak mangsa. Sedangkan liwat ini, gay ni tuan-tuan sekalian, adalah perbuatan mungkar yang tidak pernah dibuat oleh manusia, dan sejarah dia ada dah tasik mati. Bukan setakat orang mati. Negeri itu Tuhan tenggelam, Tuhan balik bumi dia, hak atas turun ke bawah jelus, lepas tu muka ni jelus ke bawah, hak atas ni tutup pula, hak bawah tutup atas. Dan ada hujan batu yang datang turun membakar sisa-sisa manusia ni. Dan negeri tu hari ni capai jadi laut mati, ikan pun tak ada. Bumi acur tu tuan-tuan sekalian. Manusia lupa. Inilah benda yang kita kena tegur. Jadi Tuhan pun selepas Tuhan cerita gitu, Tuhan sebut dalam satu ayat lain, Tuhan kata, ayat ni kita bagi tahu, ayat popular, di mana wa iza aradna an nuhlika qaryah, apabila kami nak memusnahkan sesebuah kaum, amarna mutrafiha, kami bagi penduduk tu kaya, kemudian mewah, kemudian bila dah nampak mewah harta lebih, kami suruh orang-orang mewah ni membelanjakan harta dia pada jalan Allah. Tapi mereka tak belanja. Sebaliknya fafasaku fiha, mereka buat kerosakan demi kerosakan, sampai ke tahap fahaqqa 'alaihal qawlu, sampai ke kepada ketetapan kena azab. Lalu Tuhan kata apa? Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan dia sehancur-hancurnya. Jadi sebab tu jangan duk marahlah kepada polis hak sekat-sekat sempadan apa semua sekali tu. Kenapa tiba-tiba Tuhan lepas ingat sempadan kena sekat ni, lepas edak ezring kena jail golok. Polis pun sekat lah. Jadi terima kasihlah kepada edak ezring, dia menjadi sebab kepada tutup sempadan. Hak masalah perangai dia tu kita tak bincang, sebab dia tu. Dan masa dia dulu Muhammad ada buat dah satu kuliah, satu khutbah tentang dia. Moga dia jadi orang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena terima kasih tu. Sebab apa Tuhan polis tu buat, Tuhan buat gitu. Tuhan sayang lagi kepada negeri kita ni untuk menyekap benda-benda tak molek. Sebab bukan setakat seluduk minyak, seluduk gula je puak ni. Seluduk orang, seluduk bedil, seluduk ganja ni pun mana. Tuan-tuan sekalian, mungkin kita tahu bandar kita ni bandar mafia, cuma mafia warok-warok yang berlaku. Jenis main masjid bagi duit kata gitulah, baiklah. Tuan-tuan sekalian, jadi Tuhan cakap gitulah. Sebab tu di akhir ayat ni, jangan jadi mujrim, jangan jadi mujrim, penjenayah. Dan Tuhan sebut, Tuhan kata wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura, Tuhan tidak akan memusnahkan sesebuah negeri bizulmin, dengan cara sembrono, ikut suka, wa ahluha muslihun, dalam keadaan penduduk dia masih bertaraf orang baik-baik dan sentiasa buat baik-baik. Islah itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم تم لنا بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.